Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada hari kita pada hari ini, dan juga moga-moga Allah taala akan memandu kita, insya-Allah. Dan apa yang telah dapat kita laksanakan pada pagi ini bersama-sama adalah untuk mentadabbur sebahagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dengan ini kita akan mendapat panduan daripada Al-Quran dalam hidup kita. Moga-moga hidup kita tidak akan terkial-kial, tidak akan terikat hanya terikut dengan pemikiran kita sahaja atau pemikiran-pemikiran manusia, tetapi kita cuba untuk memperolehi sedikit daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala telah pandu kita melalui ayat-ayatnya. Alhamdulillah, bersama kita hari ini insya-Allah muka surat 537, insya-Allah muka surat 537. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama sahabat-sahabat semua dalam dua surah, insya-Allah. Yang pertamanya ialah surah Al-Waqiah, di penghujung surah Al-Waqiah, insya-Allah di muka surat yang terakhir. Dan kemudian kita akan mula masuk ke satu surah baru pada hari ini, iaitu surah Al-Hadid. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan panduan kepada kita, insya-Allah. Minta maaf nak betulkan sikit. Okey, insya-Allah. Dan juga saya terpaksalah meminta maaf kerana apa? Kerana agak kelewatan pada hari ini, kerana cuaca di sini agak gelap pada awal pagi, jadi kita terpaksa lambatkan sikit. InsyaAllah dalam masa yang akan datang kita akan, kalau masa telah berubah, matahari naik telah berubah, kita akan kembali semula kepada waktu kita yang sebelum daripada ni, sama ada 6, 10 ataupun pukul 6 pagi, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa, insyaAllah saya harapkan kepada sesiapa yang mempunyai kelapangan untuk dapat membuka mushaf bersama-sama pada pagi ini. Moga-moga kita akan dapat meneliti yang bersama-sama kan ayat-ayat daripada ayat Al-Quran ini, dan cuba untuk memahami sebersedikit dalam kemampuan kita yang terhad ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laquranun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Sadaqallahul azim. Jadi dalam ayat ni sambungan daripada apa yang telah kita baca sebelum daripada ni dalam sesi kita sebelum daripada ni, iaitu muka surat 536. Kita akan baca, kita akan lihat kan Allah Subhanahu wa taala sebelum daripada ni telah bersumpah. Bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan bimawaqi'in nujum. Satu benda yang besar. Allah Taala kata, kenapa manusia ni kan tidak hiraukan sangat perkara-perkara ni, sedangkan perkara ni adalah satu perkara yang besar. Jadi bagi manusia, apakah yang besar dalam kehidupan mereka? Kadang-kadang macam-macam kehidupan mereka ni yang besar. Ada perniagaan yang besar, ada kehidupan dia, ada kemewahan dia, ada harta dia, ini dirasakan besar. Tetapi bagi kita, bagi seorang mukmin, sepatutnya apa yang besar dalam hidup kita? Apa yang besar adalah Al-Quran. Al-Quran adalah perkara yang terbesar. Siapa yang ikut Quran, dia akan selamat. Siapa tak ikut Quran, dia akan sesat. Itu adalah penentu kepada besarnya ataupun kecilnya. Jadi oleh kerana itulah maka apabila kita ni mendapat Al-Quran, sepatutnya kita sangat-sangat bersyukur. Lebih bersyukur lagi daripada apa-apa lain selain daripada ni. Sama ada Al-Matar ke, kalau orang Arab dulu, kalau Matar ni mereka sangat suka sangat, mereka sangat gembira sangat. Mereka sangat merasakan bahawa Al-Matar ni adalah satu benda yang rezeki, penentu kepada rezeki mereka lah kan. Jadi apabila sebut Matar dalam Quran tu satu benda yang besar, ingat walaupun bagi setengah-setengah orang lah, orang di tempat kita mungkin Al-Matar ni macam setengah orang tak suka. Memanglah kan, kalau air terlalu banyak kadang-kadang dah banjir semua kan, seperti apa yang berlaku sekarang lah di Kelantan ke, di Pahang ke, di Johor ke, di Terengganu ke kan. Jadi orang kata macam, tapi cuba bayangkan kalau orang tak ada air, apa terjadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan kat sini kan, daripada semua benda-benda tu yang lebih besar daripada segala-galanya, air ke, apa ke, kesihatan ke, apa kan, semua tu adalah nikmat, tapi yang lebih besar sekali lah Al-Quran. Jadi Allah Taala kata innahu laquranun karim. Dia adalah Quran yang karim. Itulah yang terbesar, nikmat yang terbesar. Dan Quran ni pula, dia ni bukannya berada mudah-mudah kan. Duduk tepi-tepi jalan, siapa-siapa saja boleh. Ini saya sebut ni bukannya Quran yang duduk dijual di kedai-kedai tu, bukan
cetakan Quran apa semua tu, bukan. Tapi kita bercerita sekarang ialah tentang Quran tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ianya asalnya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini fi kitabim maknun, dianya di dalam kitab yang terpelihara. Jadi majoriti ulama mengatakan sini fi kitab ni, di kitab ni ialah fi lauh mahfuz. Maknun artinya ialah terpelihara, iaitu tak ada siapa pun yang boleh pergi ke tempat tu melainkan orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya lauh mahfuz ni tak boleh diintai oleh siapa-siapa. Tak ada kan mana-mana jin ke nak pergi mengintai, tak boleh, dia akan kena rejam. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala beri kebenaran kepada malaikat-malaikat yang tertentu saja yang boleh melihat ke lauh mahfuz tu. Fi kitab. Jadi ianya diambil oleh malaikat, dari situ diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah SWT sebut ni fi kitabim maknun. Kemudian la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh disentuhnya melainkan oleh al-mutahharun. Al-mutahharun ni artinya dari segi bahasanya ialah orang-orang yang disucikan. Mutahharun, dia ada mutahhirun orang yang mensucikan, mutahharun orang-orang yang disucikan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan mutahharun di sini? Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama mengatakan bahawa mutahharun sini ialah malaikat-malaikat, orang-orang yang disucikan, makhluk yang disucikan, iaitu malaikat-malaikat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke lauh mahfuz. Tu yang pertama. Yang keduanya, la yamassuhu sini, Quran ini bukan kepada lauh mahfuz tu, tapi Quran di sini maksudnya ialah Quran mushaf kita tu. Jadi maksud la yamassu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya melainkan orang-orang yang disucikan. Maksud disucikan itu ialah orang-orang yang bersih, terbersih daripada hadas. Hadas besar, hadas kecil dan sebagainya. Jadi orang yang tak bersih daripada hadas tak boleh pegang mushaf. Jadi itulah sebenarnya pendapat jumhur ulama mengatakan bahawa maksud situ ialah hanya orang-orang yang ada wuduk saja, orang-orang yang dah mandi hadas saja yang boleh menyentuh mushaf. Jadi itulah pendapat kita, pendapat mazhab kita, mazhab Syafi'i, yang merasai bahawa mutahharun sini, yang berpendapat bahawa mutahharun sini artinya ialah orang-orang yang bebas daripada hadas. Apa pun pendapat ulama, ada setengah ulama menggabungkan kedua-duanya, ialah boleh pakai dua-dua tu, dan ianya maksud malaikat pun boleh, dan maksudnya juga ialah orang-orang yang tak ada orang yang berhadas tak boleh pegang mushaf. Kenapa? Ia termasuk dalam yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ni. Tanzilum mir rabbil alamin. Kemudian Allah Taala kata seterusnya ialah apa? Quran ni bukannya turun daripada jin, daripada hantu kerana ceritakan kepada Muhammad, tak. Dia ni turun tanzilum min rabbil alamin, daripada Tuhan yang memiliki alam ni, yang menjaga alam ni. Bukannya menjaga pokok, menjaga, itu peladang nama dia kan. Ini yang menjaga alam ni, yang menjadikan alam ni, yang memberi makan kepada alam ni, yang memberi rezeki kepada alam ni, yang akan menghancurkan alam ni. Dialah, Tuhan itulah yang menurunkan Quran kepada Muhammad tu. Dia ni maha besar, tak boleh diimaginkan oleh manusia kan. Jadi awak semua tak terima ni yang pelik. Itulah yang pelik manusia ni kan. Tak pelik apa? Kenapa tak terima apa yang diturunkan daripada Tuhan yang menjadikan alam ini? Kemudian afa bihadzal hadis antum mudhinun. Jadi Allah Subhanahu taala sebutkan lagi tu. Afa bihadzal hadis. Adakah dengan hadis ini? Hadis ni bukan hadis Nabi Hadis ni artinya sini afa bihadzal hadis artinya percakapan Hadis ni artinya ialah percakapan. Maksud apa sini al hadis ini? Maksudnya Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu taala kata afa bihadzal hadis, adakah dengan Quran ini kamu ni mudhinun? Mudhinun ni asalnya daripada perkataan ad-duhun. Ad-duhun ni ialah artinya minyak. Minyak, ataupun kalau orang lomorkan minyak pada rambut dia tu untuk melembutkan rambut dia. Orang lomorkan minyak ni pada anggota dia kan untuk melicinkan, untuk melembutkan. Jadi itu ad-duhun. Jadi mudhinun artinya ialah melembutkan. Melembutkan apa? Iaitu ulama-ulama tafsir sebut maksud melembutkan sini, setengah daripada orang-orang kafir ni bila datang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah kan, dengan baik, tapi bila pergi ke belakang, bila balik ke tempat mereka, balik semula ke belakang, mereka ni masya-Allah penentang kuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya ialah bermunafiklah kan. Ini cerita di Mekah, bukan cerita orang di Madinah ni kan, tapi maknanya mereka ni ialah bersikap tidak betul. Itu satu pendapat. Yang keduanya,
Ada pendapat ulama tafsir yang kedua mengatakan mudhinun sini. Adakah kamu ni dengan Quran ni kamu ni mudhinun, iaitu apa? Pandang lewa, iaitu pandang ringan, iaitu mendustai, buat tak kisah aja. Itu mudhinun. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala cela mereka ni. Afa bihadzal hadis antum mudhinun. Kamu buat dono saja, kamu buat tak kisah, kamu buat main-main saja, kamu buat macam tak ada apa-apa pun kepada Al-Quran ini. Wa taj'aluna rizqakum wa annakum tukazzibun. Allah Taala kata kemudian kamu jadikan rizqakum. Rizqakum sini ialah hujan tu. Jadi bagaimana pula ni? Bagaimana cerita pasal hujan ni? Sebab dikatakan bahawa setengah daripada orang-orang Quraisy ni, bukan setengah lah kan, banyak daripada mereka ni, apabila ada hujan turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka kata apa? Mereka kata bahawa hujan ni turun bukan dengan kuasa Allah. Hujan turun ni adalah bintang-bintang, dia katalah. Jadi disebutlah bintang-bintang ni, sebab bintang ni lah maka turun hujan, sebab bintang lah. Jadi nampak tak, mereka menolak kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tak rasa bahawa yang menurunkan hujan ini, yang memberi rezeki kepada mereka ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi mereka mengatakan kepada bintang ni. Mungkin kita boleh katakan setengah-setengah ada manusia sekarang yang tak percaya kepada Tuhan, tapi kerana monsun, kerana ni kan. Ini kerana perubahan cuaca ni, kerana apa kan? Makna langsung tidak ada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Kita boleh kaji, kita boleh tentu, kita boleh katakan, cuma kita tidak boleh nafikan bahawa semua itu adalah berlaku kerana kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala kata wa taj'aluna rizqakum annakum tukazzibun. Kamu mendustai. Dah itu adalah turun kepada kamu. Kemudian falaula iza balagatil hulqum. Jadi sekarang ni Allah Taala memperhuduhkan. Allah Taala nak minta mereka ni kan. Kamu ni memang teruklah. Nak kata macam tu kan. Macam mana? Tengok dia kata. Kalau ada di kalangan kamu ni nak mati, katakan. Dah sampai kepada ruh tu, sampai kepada hulqum. Ruh tu dah falaula iza balagatil hulqum. Apabila ruh dah sampai kepada hulqum, wa antum hina izin tanzurun, dan kamu pada masa tu sedang tengoklah, sedang berada di keliling mayat tu kan. Jadi Allah Taala ceritakan kan, ada satu mayat, ada orang nak mati, kemudian nyawa dah sampai ke hulqum, dan kemudian kamu semua duduk di keliling tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Allah Taala kata Allah Taala lebih dekat lagi kepada kamu kalaulah kamu melihat. Kalau kamu nak, tapi kamu tak melihat. Walakin la tubsirun, tapi kamu tak rasai, kamu tak nampak, kamu tak fikir. Allah Taala lebih dekat lagi. Okey, cerita orang nak mati tadi tu kan, dah mayat dia, dah roh dia tu sampai ke halqum. Falaula in kuntum ghaira madinin. Allah Taala cabar lagi kan, Allah Taala mempersendakan mereka lagi. Allah Taala kata kalau tak madinin tu artinya lah, kalaulah, terjemahan dia falaula in kuntum ghaira madinin, kalaulah kamu semua ni tidak madinin. Apa maksud madinin? Ada dua makna madinin. Yang pertama, madinin ialah makna kamu tidak dibalasi. Best lah kalau macam tu. Kalau kamu ni tidak ada balasan apa-apa, tak dibangkitkan semula, maknanya nak buat jahat atas dunia ni, buat jahat je, jahatlah sejahat-jahatnya, kemudian jadi apa-apa, tak ada dibalas apa-apa. Untunglah kalau macam tu. Allah Ta'ala katakan itu maksud yang pertama, madinin. Yang kedua ni, madinin ialah maknanya ialah tidak dikuasai, tak ada orang kontrol apa-apa, kamu boleh buat apa-apa saja nak buat. Falaula, sedaplah kamu, falaula in kuntum ghaira madinin. Allah Ta'ala kata, tapi adakah betul? Adakah mereka ini tidak dikuasai? Adakah mereka ini tidak ada yang menguasai mereka? Adakah mereka boleh bebas, boleh buat apa-apa? Adakah mereka ini tidak dibalasi nanti kalau atas kejahatan-kejahatan mereka? Jadi Allah Ta'ala katakan tidak. Jawapannya tidak kan. Kamu semua ni Allah Ta'ala berkuasa ke atas kamu. Jadi Allah Ta'ala cabar sekali. Tarji'unaha. Kamu bawa lah balik. Ha tu nya. Nya tu apa? Nya tu roh tu. Kamu bawa balik roh dia tu. Dia tadi kan nak mati. Dia nak mati. Kamu bawa balik roh dia tu, masukkan balik. In kuntum shadiqin, kalau kamu ni benar. Benar ke kamu ni? Kamu ni hanyalah mendakwa sana, mendakwa sini kan. Tapi sebenarnya kamu tak tahu pun. Mendakwa. Dah hidupkan balik orang nak mati tu. Kalau kamu boleh tahan. Allah Ta'ala kata, boleh tahan ke? Fa amma in kana minal muqarrabin. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan sekarang ni, okey, itu mayat tadi kan. Sekarang ni orang yang nak mati tu ada dua jenis. Ada orang yang teruk, ada orang yang muqarrab. Muqarrab ni setengah ulama kata yang sebelum daripada ni, iaitu benda as-sabiqun as-sabiqun. Jadi Allah Ta'ala kata, kalaulah orang yang nak mati tu dia baik, so okey, no problem. Fa imma
fa amma in kana minal muqarrabin, kalau dia ni orang muqarrab ni maknanya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu as-sabiqun tadi, farauhun, maka dia akan mendapat rauhun. Rauhun tu artinya ialah bukan rauhun tu bukan ruhun. Memang ada bacaan, ada qiraat, qiraat yang tidak popular ialah dibaca dengan ruhun, dengan baris depan, ruhun. Tapi di sini ialah rauhun, rauhun. Dia ada dalam ayat Quran katakan, apa ni kan? La tai'asu min rauhillah. Rauhillah. Rauh tu artinya ar-rahah artinya. Kalau ruh tu ruh. Kalau rauhun artinya ar-rahah dengan baris atas rauh. Jadi dalam ayat ni Allah Taala katakan, iaitu apa kan? Farauhun. Kalau orang tu baik, orang tu dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang tu as-sabiqun, maka dia akan mendapat rauhun. Rauhun tu kerehatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waraihanun. Raihan tu ialah pokok, dalam bahasa asalnya ialah pokok yang berbau wangi. Pokok apa? Wallahu alam, banyaklah kan pokok-pokok yang berbau wangi kan. Pokok ini yang pokok macam-macam jadi saya tak sebutlah tu, tapi maknanya semua pokok yang berbau wangi namanya raihan. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata semua ni adalah akan menjadi balasan kepada orang-orang yang muqarrab. Kalau dia tu muqarrab, maka dia akan dapat kerehatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat pokok-pokok yang mana semua tu adalah berbau wangi, wa jannatu na'im, dan dia akan mendapat syurga kenikmatan. Maknanya balasan yang baiklah. Kesimpulan. Wa amma, adapun jika sekiranya in kana min ashabil yamin, dan kalau jika sekiranya dia ni adalah daripada ashabul yamin, fa salamun. Maknanya kan tadi kita ada ashabul yamin, kita ada as-sabiqun, kita ada ashabul mash'amah kan, iaitu ashabul shimal. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebut sini kan, kalaulah dia ni daripada golongan yamin, golongan kanan, fa salamun, maka dia salamun, maknanya dia akan dapat penghormatan, dia akan dapat salamun. Allah Taala bagi salamun kat dia, fa salamun lak min ashabil yamin. Kalau kamu ni ashabul yamin, maka kamu dapat salamun, dapat salam kesejahteraan. Wa amma in kana minal mukazzibin ad-dallin, tapi masalahnya lagi ialah kalaulah dia ni daripada orang-orang yang mukazzib, orang-orang yang dhal. Allah Taala sebut dua sifat tu kan, iaitu itulah penentang-penentang Islam, itulah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Mukazzib. Mukazzib lain daripada kazib. Kita sebut sebelum daripada ni. Kazib ialah orang yang tak percaya. Mukazzib ialah orang yang mengatakan bohong. Maknanya bila dia mengatakan satu benda tu bohong, satu benda tu tak boleh percaya, jangan percaya. Ini semua bohong ni kan. Itu nama dia mukazzib, orang yang mendustakan. Kemudian satu lagi Allah Taala sebut ni ad-dhal. Dhal tu makna sesat lah. Waladhdallin, orang-orang yang sesat. Jadi Allah SWT sebutkan dua sifat ni kan. Jadi maknanya golongan yang pertama as-sabiqun, yang golongan yang kedua ashabul yamin, golongan yang ketiga ialah yang Allah Taala sebut ni al-mukazzibun, kemudian ad-dhallun. Jadi oleh kerana itu bagi di bawah ni ikan minal mukazzibin minad-dhallin, dia sesat. Sesat maknanya lari daripada apa yang betul lah kan. Jadi fanuzulum min hamim. Allah Taala kata nuzul. Nuzul ni ialah nazala. Kalaulah dalam bahasa asal, nazala ni makna ialah turun. Turun apa? Iaitu apabila kita ni berjalan. Kalau kita pergi di mana-mana lah tempat kan, kita pergi ke, contohlah kata kita pergi Vietnam, kita pergi makan angin di Vietnam. Kemudian, yang pertama sekali bila kita turun kapal terbang, kita pergi ke mana? Kita akan cari hotel dulu kan hotel. Jadi hotel tu nama dia tempat nazal. Di mana turun? Aina tanzil, dia kata. Kalau Arab lah cakap kan, aina tanzil maknanya di mana kamu turun? Turun tu maknanya kamu menetap di mana untuk sementara ni. Itu nuzul kan. Ataupun kalau kita ada rumah, dia panggil manzil. Manzil tu artinya ialah tempat nazalan. Nazalah. Awak ni maknanya di mana tempat menetap awak. Aina manzil. Itu. Kadang-kadang disebut baitun. Baitun ni daripada batayabi tu artinya malam. Bermalam. Sebab apa manusia ni biasanya balik rumah pada waktu malam. Kalau siang hari tak duduk rumah, kecuali orang zaman sekarang wallahu alam lah kan, zaman apa ni PKP, zaman apa ni sekarang kan, itulah cerita lain lah. Ni keadaan biasa. Keadaan biasanya orang akan keluar pergi bekerja, orang balik bila malam, jadi dipanggil baitun. Ada kadang-kadang dia panggil manzilun, dipanggil tempat mana kan, tempat turun. Sebab apa-apa orang akan balik ke situ, apa-apa orang fikir nak balik ke situ kan, sebab rumah dia. Jadi manzil ni Allah Subhanahu wa taala sebut sini orang-orang yang kafir, orang-orang yang dhalin, orang-orang yang mukazzibin.
di mana akan disediakan tempat untuk dia tu? Disediakan tempat untuk dia lah. Fanuzulun min hamim, iaitu tempat di mana airnya panas. Hamim ni air menggelegak. Jadi itulah tempat duduk dia. Bayangkan maknanya kan, itu tempat akhir dia. Orang-orang yang sesat ni kan. Jadi waliyazubillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada keadaan-keadaan ini. Seterusnya, wa tasliyatu jahim. Tasliyah ni makna idkhal, makna dimasukkan. Kemudian dia dimasukkan. Ataupun suluh maknanya dia tu kena. Maksudnya lah terkena, diseksa. Tempat dia adalah apa kan? Tempat seksaannya, dia akan dimasukkan ke dalam jahim. Inna hadza lahu haqqul yakin. Allah Taala kata, semua ni adalah haqqul yakin. Bukan hanya hak, tapi benar dan yakin. Satu benda yang sangat-sangat betul. Dan fasabbih bismi rabbikal azim. Allah Taala kata, maka bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhan kamu yang maha tinggi. Nah, jadi kita akan sebut bila kita baca ayat ni kan, sebab Allah Taala minta kita bertasbih tu, jadi kita baca subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sebagai menjawab apa yang Allah Taala minta daripada kita tu. Jadi kalau kita baca ayat ni kan, fasabbih bismi rabbikal azim, kita tak sebut subhana rabbiyal azim, artinya kita ni tak faham lah kan, tak faham erti apa yang disebutkan oleh permintaan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kita tu. Jadi alhamdulillah, sadaqallahul azim, kita tamat surah Al-Waqiah dengan fasabbih bismi rabbikal azim, subhana rabbiyal azim. Maka kita akan beralih pula kepada satu surah baru pada pagi ini, iaitu surah Al-Hadid, insya-Allah. Dalam masa 5 minit lagi, insya-Allah kita ada 3 ayat daripada ayat 1 hingga ayat 3. Kita akan cuba tengok surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid ini ada khilaf ulama. Majoriti mengatakan bahawa ianya adalah makkiyah, tetapi ada yang mengatakan bahawa ianya adalah madaniyah. Dan ayatnya sangat sedikit, tak banyak, insya-Allah. Ayatnya 29 saja. Tapi dia mengambil 5 muka surat ni kerana ayatnya panjang-panjang. Dan sebab itulah setengah ulama mengatakan bahawa ianya adalah madaniyah. Kerana biasanya yang panjang-panjang ni ialah madani. Wallahu a'lam bisawab. Itu adalah pandangan-pandangan ulama kan. Kita tak apa, insya-Allah. Kita tengok apakah tema kepada surah ini. Surah ini menceritakan ada 2 keadaan manusia ni. Yang pertama ialah manusia ni yang terlalu ruhi. Dan yang kedua, golongan manusia ni yang terlalu maddi. Maddi ni maksudnya kebendaan. Maddi. Dalam bahasa Arabnya maddi, dalam bahasa Melayunya kebendaan. Iaitu melihat semua benda pada benda saja. Benda yang nampak, yes. Benda tak nampak. Ada ada manusia yang terlalu ruhi. Ruhi ni makna benda-benda yang yang tak nampak saja, metafizik. So benda-benda yang tak nampak itu adalah yang ditekankan. Jadi maknanya, kesimpulan daripada situ, ada orang Islam yang macam tu. Orang Islam yang macam terlalu kebendaan. Sibuknya dengan bisnes. Dia beriman, tapi dia sibuk dengan bisnesnya. Dia sibuk dengan ni, dia sibuk dengan ni kan. Kebendaan semua, kebendaan kan. Dengan kajian dia, dengan apa kan, semua kebendaan. Dia tak nampak yang ruhi. Kalau tengok manusia pun, macam mana nak bina manusia tu? Dengan membina tubuh dia, dengan membina bagi sadu dia, dengan membina kekuatan dia, dengan membina kan. Tapi dia tak tengok dari sudut ruhi. Sebagaimana kita katakan, kalau ketenteraan, kita buat latihan. Kita buat latihan memanah. Kita buat latihan menembak. Kita buat latihan tahan lasak dan sebagainya. Tapi kita lupa ruhi dia. Kita lupa sembahyang malam dia macam mana. Kita lupa dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala macam mana. Jadi itu maksudnya ruhi dan juga mati. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, menurut ulama yang menceritakan tentang tema surah ini, ialah tema ini nak menceritakan kepada kita apa kan? Tentang kepentingan untuk tawazun. Tawazun bukan artinya seimbang ni makna sama 50-50, bukan. Tapi meletakkan pada tempat kedua-dua tu ada haknya. Bagi badan kita ada hak, bagi keluarga ada hak, bagi family ada hak, wali badanika alaika hak, wali ahlika alaika hak. Jadi semua tu ada hak. Jadi maknanya berikanlah fa'ti kullazi haqqin haqqah. Berilah kepada orang yang mempunyai hak tu haknya. Jadi itulah maksud dia kat sini kan. Itu adalah cerita Al-Hadid. Namanya adalah besi, surah besi. Jadi insya-Allah kita cuba tengok kan. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan surah ini dengan sabbahalillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bila maaf tak dibacaan salah sikit. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih. Apa dia? Bertasbih apa? Lillahi.
telah bertasbih. Kalau ikutnya dari segi bahasanya, sabbaha tu dia tidak perlu kepada la lagi. Lam tu kan lillahi, tak ada. Sepatutnya, jadi sebab itulah ulama kata lam tu adalah zaidah, ataupun lam tu bukannya lam harfu jarrin dari segi makna, tetapi lam di situ artinya adalah, disebut situ adalah litabyin, dia kata, untuk penjelasan. Lam situ untuk penjelasan. Jadi kita akan baca sabbahalillah, tasbihlah kepada Allah, telah bertasbih kepada Allah apa? Ma fis samawati, apa yang ada di langit, wal ardi, dan di bumi. Jadi erti di sini semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan jin dan manusia saja, tetapi ialah batu-batu yang ada keliling kita ni, masjid ni, bertasbih kepada Allah. Pokok-pokok tu, burung-burung tu sedang berbunyi, dengar, itu adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua benda bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Al-Quran, kadang-kadang dia gunakan fi'il madhi, sabbaha. Kadang-kadang dia gunakan fi'il mudhari', yusabbihu. Kadang-kadang dia gunakan fi'il amar, sabbihisma rabbikal a'la. Kadang-kadang dia gunakan masdar, subhanallazi. Jadi dia ada masdar, dia ada fi'il amar, dia ada fi'il mudhari', dan kadang-kadang dia ada fi'il madhi. Maknanya yang dah lepas, yang sedang, yang akan, disuruh, dan juga cerita tentang masdar. Jadi semua ni ulama kata kenapa ada macam-macam ni? Kerana nak menunjukkan bahawa semua benda, semua ketika, bila-bila masa saja, semua tu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan masa tertentu saja, bukan dulu saja, sekarang tidak, tak. Semua sekali. Itu adalah kerana itu adalah hikmah daripada penggunaan fi'il madhi mudhari', amar dan juga masdar, sebagaimana yang saya sebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala dah gunakan dalam awal surah Al-Hadid ni dengan fi'il madhi, Fi'il madhi tu sabbaha, bukan yusabbihu. Jadi itu yang pertama. Kemudian Allah Taala ni aziz dan juga hakim. Allah Taala ni maha perkasa dan juga hakim. Hakim ni daripada perkataan al-hikmah. Al-hikmah ni maknanya apa? Iaitu al-hikmah ni ialah wadu'ul umur fi mawadhi'i al-la'iqah. Jadi kita meletakkan satu benda pada tempatnya yang sesuai. Itu nama dia al-hikmah. Kita kata adil, zalim tu kan, lebih kurang kan. Tapi al-hikmah ni cantik lah, tepat-tepat dia letak situ kan. Dia gunakan perkataan tu kan. Jadi sebab orang kata, wah dia mempunyai hikmah. Kata-kata hikmah itu kata-kata yang tepat kan. Yang bila kita dengar tu, wah memang betul. Macam tu kata-kata hikmah. Jadi hakim, Allah Ta'ala ni ialah yang maha mempunyai segala hikmahnya. Jadi itu yang pertama. Allah Ta'ala kata, sabbahalillah. Kemudian, wahuwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi. Bagi milik dia lah kerajaan langit, kerajaan bumi. Yuhyi wa yumit. Kemudian dia menghidupkan, kemudian dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan kemudian tu dia berkuasa di atas segala-galanya. Kemudian wal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Ada 5 di sini. 5 apa? 5 sifat Allah Subhanahu Wa Taala, asma Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala sebut di sini. Yang pertama apa? Yang pertama awal. Yang kedua apa? Al-akhir. Yang ketiga apa? Az-zahir. Yang keempat apa? Al-batin. Yang kelima apa? Alim. Jadi kita tengokkan 5 sini, 5 sifat, 5 asma Allah Subhanahu Wa Taala sini. Memang kita ada 99 asma Allah Al-Husna. Jadi sangat cantik kalau insya-Allah sahabat-sahabat semua kan boleh mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui asma ini. Di samping kita ada sifat 20, kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat 20, dan kemudian kita mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita memahami setiap daripada Asmaul Husna ini. Setiap satu tu mempunyai maknanya yang akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada sahabat saya. Ada sahabat saya yang telah buat perkara ni, iaitu mengajar di masjid. Setiap kali ada nama-nama Allah ni kan. Jadi dia ada kelas Asmaul Husna di masjid-masjid di negara Brunei Darussalam, dan ada juga di Facebook, ada juga di IG. Insya-Allah saya rasa sahabat-sahabat semua boleh cari, insya-Allah kan, cantik-cantik kan, insya-Allah kan. Ataupun di mana-manalah kalau sahabat-sahabat semua ada jumpa kan, iaitu yang menjelaskan daripada ulama-ulama kita yang muktabar tentang Asmaullah Al-Husna ini. Moga-moga kita boleh faham. Jadi dari sini secara ringkasnya, saya sebut saya ringkas saja kan, untuk tadabbur kita pada pagi ini, ayat yang terakhir iaitu apa? Allah ni awal. Jadi ulama kata awal ni maksud apa? Awal tu maksud tidak ada permulaan. Maknanya tidak ada permulaan kepada kewujudan dia. Allah Ta'ala telah wujud kan. Bila? Jangan fikir pasal masa kan, sebab masa tu adalah datang kemudian. Jadi Allah Ta'ala wujud sebelum daripada segala-galanya. Kemudian akhir, Allah Ta'ala ni tidak ada akhir. Makna akhir ni
Selepas daripada ketiadaan apa-apa, Allah Ta'ala tak wujudkan. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Kemudian Az-Zahir, dialah yang paling zahir. Kemudian Al-Batin, dialah yang dapat ditembusi kan. Oleh apa sebab batin kan. Jadi kan, kalau kita benda batin, benda dalam kan, tapi Allah Ta'ala tu batin. Lebih daripada segala-galanya, lebih luar daripada segala-galanya, lebih dalam daripada segala-galanya, lebih awal daripada segala-galanya, dan lebih akhir daripada segala-galanya. Itu awal, akhir, zahir, batin, dan kemudian wa huwa bikulli syai'in alim. Allah tahu semua benda. Apa yang kita sedang buat kita pagi ni, Allah Taala tahu. Jadi insya-Allah itu saja sahabat-sahabat kita. Sahabat-sahabat pada pagi ni kita tadabbur kita sesi kita hari ni, jangan lupa untuk share. Hantar link kepada sahabat-sahabat semua yang lain. Kepada siapa-siapa saja kan. Bebas insya-Allah kepada siapa-siapa saja yang memahami bahasa Melayu, yang tak memahami bahasa Melayu pun boleh, insya-Allah akan letakkan link kita ni di mana-mana saja insya-Allah, dalam Facebook anda, dalam IG anda, dalam WhatsApp anda, dalam grup anda kan, letak saja link kita ni kan pada mana-mana. Insya-Allah moga-moga Allah Taala akan menambahkan amalan kita tanpa kita sedari. Insya-Allah. Cuma syaratnya dengan ikhlas. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.